kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnia Allah, pada pagi ini kita masih lagi diberikan kekuatan untuk sama-sama berada mengisi ruang-ruang yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memimpin kita untuk mengisi baki-baki umur yang ada ini dengan sebanyak-banyaknya amalan soleh untuk bekalan kita dalam perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita juga mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang saya kasihi, untuk kuliah pada pagi ini saya akan kongsikan kepada kita semua berkaitan tentang satu biografi seorang ulama besar ahli hadis. Ini dikutip daripada satu kitab yang bertajuk Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Hafiz Az-Zahabi. Dia menceritakan tentang seorang ulama yang bernama Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijrah. Ahli hadis yang sangat terkenal dengan kitabnya Al-Jami' As-Sahih, ataupun dengan masyhurnya disebut dengan Sahih Bukhari. Yang saya nak kongsikan ini adalah riwayat berkaitan tentang riwayat hadis Al-Bukhari. Nama sebenarnya adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dalam riwayat diceritakan, tuan-tuan, semasa kecilnya Imam Al-Bukhari ini dia sering mendatangi majlis seorang ulama hadis yang terkenal pada masa itu yang bernama Ad-Dakhili. Seorang ulama hadis yang bernama Ad-Dakhili. Tujuan kedatangan Al-Bukhari tak lain dan tak bukan adalah untuk mencatat dan menulis hadis-hadis yang dibicarakan oleh, yang disampaikan oleh Ad-Dakhili dalam satu majlis yang dihadiri oleh ramai penuntut-penuntut Ad-Dakhili ini, tuan-tuan. Ketika itu Ad-Dakhili keliru membaca sanad hadis. Dia menyebutkan hadis Sufyan daripada Abu Zubair daripada Ibrahim. Begitu bunyi sanad hadis yang dibacakan oleh, yang disampaikan oleh Ad-Dakhili. Al-Bukhari ketika itu berusia 11 tahun, tuan-tuan. Al-Bukhari ketika itu berusia 11 tahun, segera menegur gurunya. Tuan-tuan, bukan senang ni, budak umur 11 tahun nak tegur guru yang dah otai, tuan-tuan. Guru yang ramai muridnya. Al-Bukhari berkata, "Tuan Guru," dia kata, "sanad ni keliru. Sanad ini keliru. Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan hadis daripada Ibrahim." Al-Bukhari sampaikan begitu kepada tuan gurunya yang bernama Ad-Dakhili.
Setelah mendengar teguran ini, tuan-tuan, Ad-Dakhili menyergah Al-Bukhari, membentak Al-Bukhari. Namun Al-Bukhari dikatakan tetap yakin dengan ucapannya, tetap yakin dengan ucapannya, dengan tegurannya, bahwasanya sanad yang Tuan Guru sebutkan itu adalah keliru. Maka ketika itu Al-Bukhari berkata, cubalah Tuan periksa kembali catatan Tuan, kata Al-Bukhari. Tuan bayangkan budak umur 11 tahun tegur Tuan gurunya, cuba Tuan tengok balik catatan dalam buku catatan Tuan, kata Al-Bukhari. Maka Ad-Dakhili, tuan-tuan, walaupun semulanya awal tadi dia sergahnya Al-Bukhari ni, tuan-tuan, dia segera masuk ke dalam rumah dia, masuk ke dalam rumah bagi merujuk buku catatannya. Tak lama kemudian Ad-Dakhili pun keluar sambil berkata, bagaimana sanad yang sebenarnya wahai budak? Dia kata macam tu. Sanad yang betulnya macam mana? Maka Al-Bukhari berkata, wahai Tuan Guru, dia kata, sanad yang sebenarnya adalah daripada Az-Zubair bin Adi, bukan Abu Zubair. Maknanya silapnya di situ. Daripada Az-Zubair bin Adi, bukan daripada Abu Zubair. Kemudian daripada Ibrahim dan seterusnya. Maknanya Ad-Dakhili menambah Abu daripada nama Az-Zubair tadi, tuan-tuan. Az-Zubair bin Adi, maknanya bukan Abu Zubair bin Adi. Maka ketika itu, tuan-tuan, Ad-Dakhili, seorang tuan guru, tuan-tuan, segera mengambil pensil lalu memperbaiki kitabnya sambil berkata, kamu benar. Dia kata, awak betul. Dia kata, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kisah ini bukan saja menunjukkan ketelitian Al-Bukhari tentang sanad hadis ni, tuan-tuan, tapi dia juga memperlihatkan ketinggian adab Ad-Dakhili, ketinggian adab ulama besar hadis ini yang bernama Ad-Dakhili ini. Sebab apa? Sebab tidak banyak yang dapat mendengar, orang dapat mendengar usul orang lain, tuan-tuan. Apatah lagi yang mengemukakan usul itu adalah orang yang lebih muda daripadanya. Yang lebih muda daripadanya, apatah lagi nak betulkan dia punya kesalahan. Dia orang, tuan-tuan, biasanya akan memiliki persepsi, orang seperti ini memiliki persepsi keliru, tuan-tuan, tentang kebenaran biasanya. Mereka biasanya mengandingkan kebenaran itu dengan usia. Jadi biasanya orang akan beranggapan orang tua biasanya selalu betul, orang muda biasanya selalu salah. Biasa begitu. Jadi biasanya orang, kalau orang muda yang tegur, tuan-tuan, dia akan kata, kau siapa? Aku ni dah banyak makan garam dah. Biasanya orang macam tu, tuan-tuan. Tapi sikap Ad-Dakhili tadi tidak. Dia segera mengambil pensil dan memperbaiki catatannya yang salah. Kemudian apabila dia kata, engkau betul, walaupun budak Al-Bukhari ketika itu yang menegurnya berusia 11 tahun, tuan-tuan. Jadi kita biasanya, tuan-tuan, biasanya akan punya sikap orang tua selalu betul, orang muda selalu salah. Biasa begitu, kan? Padahal teori ini tak selamanya betul. Teori yang menunjukkan orang tua selalu benar, orang muda selalu salah, ini tak selalu betul, tuan-tuan. Jadi persepsi begini, persepsi yang menunjukkan, yang mengatakan orang tua selalu benar, orang muda selalu salah ni, tuan-tuan, sebenarnya dia melahirkan sikap tertutup,
sikap tertutup dan pemaksaan kehendak. Maka dari itu tuan-tuan, kita tengok berapa banyak dari kalangan ibu bapa yang bersedia mendengar saranan daripada anak-anaknya. Beramai di kalangan ibu bapa yang sedia mendengar pendapat daripada anak-anak dia. Dan berapa ramai dari kalangan kita sebagai ibu bapa mengambil tahu sebenarnya apa yang anak-anak kita kehendaki. Biasanya kita sebagai ibu bapa, kita nakkan kita punya kehendak saja. Kita tak fikir sama ada anak kita memerlukan kehendak tersebut ataupun tidak. Maka kebanyakan orang yang lebih tua, tuan-tuan, biasanya dia tidak memerlukan saranan pendapat daripada orang muda. Biasanya begitu. Tapi tenaga muda tu dia perlukan. Dia tak perlukan idea, dia tak perlukan pendapat, tapi tenaga muda tu dia perlu. Dia oleh sebab itu biasanya orang tua ni lebih suka memerintah. Dan lebih suka memerintah, namun jarang meminta pendapat daripada orang muda. Biasanya begitu, tuan-tuan. Perintah ada, tapi pendapat tunggu dulu. Saya pernah sebutkan, tuan-tuan, bahawasanya Iblis kan, kenapa dia tak mau sujud kepada Nabi Adam? Di samping dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripada dia, sebab Allah, engkau ciptakan aku wahai Allah daripada api, sementara Adam kau ciptakan daripada tanah. Di samping itu Iblis dia juga tak mau sujud kepada Nabi Adam. Puncanya dia berkata, wahai Tuhan, engkau menciptakan aku dahulu, selepas itu barulah engkau menciptakan Adam. Mana mungkin aku nak sembah dia, wahai Tuhan? Maknanya aku lebih senior daripada dia. Dan ketika ini Iblis mempertikaikan tentang seniority. Aku lebih tua daripada dia, aku lebih senior daripada dia. Mungkin orang senior nak sembah junior, dia kata. Ramai juga orang mempunyai sikap seperti ini, tuan-tuan. Apabila ada orang muda mengemukakan pendapat, mengemukakan idea, dan idea tersebut bernas, tetapi yang menyampaikannya orang muda, orang baru, engkau siapa? Dia kata macam tu. Engkau siapa? Ini orang yang dah lebih banyak makan garam, yang banyak pengalaman. Ada orang kata macam tu, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, jadi kalau ada orang yang memiliki sikap seperti ini, tentulah ianya satu sikap yang tidak sihat, kan? Sebab apa? Sebab walau sepandai mana sekalipun seseorang tu, tuan-tuan, dia tetap terbuka kepada kesalahan. Pandai macam mana pun, orang tu dia akan terbuka kepada kesalahan. Oleh itu, kan, dia mesti terbuka mendengar saranan pendapat daripada orang lain, meskipun orang tersebut lebih muda daripada dia. Bersedia menerima kebenaran ni, tuan-tuan, meskipun daripada orang yang lebih muda. Ini adalah menggambarkan satu sifat yang dinamakan tawaduk, rendah diri. Saya pernah sebutkan dalam kuliah lepas berkaitan tentang orang yang tawaduk, orang yang rendah diri ni. Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya, barang siapa yang tawaduk, barang siapa yang merendah diri, maka Allah akan mengangkat darjat martabatnya bersama dengan orang-orang yang berada di Illiyin. Bersama orang-orang yang berada di Illiyin, maknanya tempat yang paling tinggi dari kalangan tempat ditempatkan oleh Allah, roh-roh Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman. Sementara orang yang angkuh, sementara orang yang sombong, sementara orang yang takabur,
Allah SWT akan jatuhkan martabatnya bersama dengan orang-orang yang berada di asfalas safilin, tempat yang paling rendah bagi siapa yang angkuh, yang sombong. Di samping itu, Umar bin Khattab pernah berkata, orang-orang yang tawadhu', orang-orang yang merendah diri itu, kata Umar bin Khattab, dia kecil dari pandangan matanya tapi besar di pandangan mata orang lain. Orang yang merendah diri itu pada pandangan matanya kecil, tapi pada pandangan mata orang lain dia besar. Sebaliknya, kata Umar, orang yang angkuh, orang yang sombong itu, orang yang takabur itu besar di pandangan matanya tapi kecil di mata pandangan orang lain. Pada mata dia sendiri dia besar, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang takabur, tuan. Tapi di pandangan mata orang lain dia kecil. Bahkan hinanya orang ini, kata Umar bin Khattab, lebih hina daripada anjing dan babi kepada mereka yang angkuh, kepada mereka yang sombong, kepada mereka yang takabur itu, kata Umar bin Khattab. Cuba kita bayangkan, tuan-tuan, kalau seandainya ibu bapa sebagai contoh, dia memiliki sifat tawaduk, pastilah anak-anak dia akan merasakan ketenteraman setiap kali berada bersama dengannya. Kalau kita sebagai mak bapak mempunyai sifat rendah diri, bukan mak bapak yang ego, yang memaksakan kehendak, apatah lagi sebagai bapa, sebagai suami yang saya pernah sebutkan, yang diungkapkan oleh Zunnun al-Misri, bukan Zunnun al-Misri tapi seorang ulama, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah berkata, kalau seandainya isteri aku melawan aku, anak-anak aku tak dengar cakap aku, keledai aku tak mau ditunggangi, aku tidak menyalahkan mereka, kata Fudail bin Iyad. Aku muhasabah diri aku, apa dosa yang sudah aku lakukan kepada Allah, kemudian aku bertaubat kepada Allah. Selepas itu aku melihat apa perubahan yang berlaku kepada isteri, kepada anak dan kepada keledai aku, kata Fudail bin Iyad. Maksudnya kalau isteri kita melawan kita, tuan-tuan, kita tak boleh marah, kita marah dia 100%, kan? Isteri kita tak dengar cakap kita, contohnya, kan, kita tak boleh marah dia 100%, tuan. Mungkin ada kesalahannya pada kita. Sebab apa? Sebab kita mungkin ada dosa yang kita buat kepada Allah, sehingga aura negatif tu, tuan-tuan, dia meresap kepada isteri kita. Mungkin ada dosa yang kita lakukan kepada Allah, sehingga aura negatif itu dia sampai kepada anak kita, sehingga dia tak dengar cakap kita. Bahkan kata Fudail bin Iyad, mungkin dosa aku lakukan kepada Allah, aura negatif tu sampai kepada keledai tunggangan aku, sehingga dia tak patuh untuk ditunggangi. Maka dari itu, kata Fudail bin Iyad, aku bertaubat kepada Allah. Lepas bertaubat pada Allah, aku melihat apa perubahan yang berlaku kepada isteri, kepada anak dan kepada keledai aku, kata Fudail bin Iyad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu jugalah seorang pemimpin. Kalau seandainya seorang pemimpin itu dia melaksanakan kepimpinannya dengan adil, tentulah rakyat akan seronok, akan tenang apabila berada di bawah kepimpinannya. Dan begitu jugalah apatah lagi kalau ia seorang ulama, seorang ulama yang punya sifat tawaduk, yang rendah diri, tuan-tuan. Tentulah sifat rendah dirinya itu, tuan-tuan, akan menjadikan ramai pengikutnya ataupun orang senang bersama dengannya. Maka dari itu, tuan-tuan, seorang ulama tabi'in, seorang ulama fiqh di Kufah, hadis dan fiqh di Kufah, yang bernama Waqi' bin Al-Jarrah, dia pernah berkata,
Kata Waqi', tidak sempurna seorang ulama itu sebelum dia belajar dengan orang yang lebih tua daripadanya, orang yang lebih muda daripadanya, dan dengan orang yang seusia dengannya. Waqi' pernah berkata begitu. Maknanya tidak sempurna ilmunya seorang ulama itu kalau seandainya dia tidak belajar dengan orang yang lebih tua daripadanya, orang yang lebih muda daripadanya, dan orang yang seusia dengannya. Kata Waqi' bin Al-Jarrah menyebutkan begitu. Ini nak menunjukkan bahawasanya tuan-tuan, apabila dia bersama dengan orang tua, dia kena menghormati orang tua. Apabila dia bersama dengan orang muda, tuan-tuan, dia kena kasihi, menyayangi orang muda. Sebab setengah seorang ulama pun pernah menyebutkan, dia kata kita menghormati orang tua sebab tua tu adalah masa hadapan kita. Kita memuliakan orang muda sebab orang muda tu adalah masa silam kita. Dia kata begitu, tuan. Jadi tuan-tuan, sebaliknya, sikap menolak kebenaran, terutama kerana faktor usia yang saya sebutkan tadi, dia adalah satu bentuk kesombongan. Itu satu bentuk kesombongan. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang ta'rifan sombong ni, tuan-tuan. Rasulullah sebut al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Rasulullah sebut al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu, kata Rasulullah SAW, batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina orang lain. Itu sombong, kan? Dia tolak kebenaran, kan? Apatah lagi kebenaran itu disampaikan daripada orang yang lebih muda daripadanya. Dia tolak kebenaran, kan? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dia orang yang sombong ni, tuan-tuan, dia niscaya dia akan jauh daripada Allah dan akan jauh daripada manusia. Kalau kita lihat dalam faktor sejarah, tuan-tuan, di mana dalam sejarah Islam, tuan-tuan, kita melihat masyarakat Islam pada generasi awal dahulu sangat menghargai bakat-bakat muda ni, tuan-tuan. Zaman Nabi, zaman sahabat dahulu, mereka sangat menghargai orang muda. Sebab apa? Sebab mereka menghargai sumbangan suara manusia itu bukan kerana umur, bukan kerana orang tersebut orang yang hebat dan sebagainya, tuan-tuan, bukan kerana umur ataupun kerana orang itu berketurunan bagus, tak. Masyarakat Islam ketika itu dia melihat potensi manusia. Potensi itu yang dilihat. Dia tak lihat umur, dia tak tengok umur setua mana orang tu, dan tak lihat orang tu keturunan dari keturunan mana. Tapi yang dilihatnya adalah potensi orang tersebut. Jadi maka dari itu, tuan-tuan, kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah melantik Ata' bin Usaid untuk menjadi pemimpin di Mekah ketika itu. Padahal usia Ata' ketika itu baru berumur 17 tahun. Baru berumur 17 tahun. Rasulullah melantik Ata' bin Usaid untuk menjadi pemimpin Mekah. Ketika itu Ata' baru berusia 17 tahun. Dalam sejarah juga, tuan-tuan, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melantik Usamah bin Zaid untuk mengetuai pasukan perang, tuan-tuan, menjadi panglima perang untuk berperang dengan Rom. Ketika itu, tuan-tuan tahu berapa umur Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid ketika itu berumur 18 tahun. 18 tahun. Padahal dalam pasukan tersebut ada sahabat-sahabat yang senior. Contohnya Abu Bakar ada dalam pasukan tersebut, Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat senior yang lain ada dalam pasukan tersebut. Tapi Rasulullah SAW memilih Usamah bin Zaid yang ketika itu berumur 18 tahun untuk mengetuai pasukan tersebut.
Usamah bin Zaid ni adalah anak kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilantik Usamah bin Zaid umur 18 tahun untuk mengetuai pasukan perang tersebut. Di bawahnya ada sahabat-sahabat yang senior, Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, tuan-tuan, dia berniat untuk membukukan Al-Quran. Al-Quran ketika itu masih berselerak, berada di kulit-kulit binatang, berada di pelepah-pelepah tamar, berada di tulang-tulang binatang. Jadi idea untuk mengumpulkan Al-Quran ini bermula pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, tapi selesainya adalah pada zaman Uthman bin Affan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dia berniat untuk membukukan Al-Quran. Maka beliau segera memilih Zaid bin Sabit untuk mengetuai projek ini. Ketika ini tuan-tuan, Zaid bin Sabit baru berusia 22 tahun. 22 tahun, kan? Sedangkan pada waktu itu ramai lagi orang-orang yang lebih tua, yang lebih layak daripada Zaid bin Sabit. Tapi pada sisi lain tuan-tuan, kenapa Rasulullah SAW melantik Zaid bin Sabit? Sebab Abu Bakar melantik Zaid bin Sabit sebab Zaid bin Sabit ni memang setiausaha Rasulullah. Maknanya wahyu turun, Zaid bin Sabit adalah merupakan salah seorang pencatatnya. Jadi Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ketika itu melantik Zaid bin Sabit bagi mengetuai projek ini untuk mengumpulkan Al-Quran yang ketika itu masih berselerak, kan? Berselerak di kulit-kulit binatang, di tulang-tulang binatang, kan? Dan juga di pelepah-pelepah tamar. Okey. Kemudian selanjutnya, pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dia selalunya menyertakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menyertakan Ibnu Abbas dalam musyawarah tertinggi negara. Padahal usia Ibnu Abbas ketika itu baru 20 tahun. Bukan saja dia menyertakan Ibnu Abbas dalam musyawarah tertinggi negara, bahkan Umar bin Khattab dikatakan sering menerima pendapat dan saranan nasihat Ibnu Abbas dalam banyak perkara. Ibnu Abbas ketika ini berusia 20 tahun. Imam Bukhari meriwayatkan tuan-tuan bahawa satu ketika anggota Majlis Musyawarah Tertinggi Negara pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia menegur Umar bin Khattab dan tidak bersetuju dengan Umar bin Khattab menyertakan Ibnu Abbas dalam musyawarah tertinggi negara. Kalangan majlis musyawarah Umar berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin," dia kata, "kenapa kau sertakan budak mentah ni dalam musyawarah tertinggi negara? Usia dia sama dengan anak-anak aku kat rumah." Dia kata macam tu, tuan-tuan. Ahli majlis tertinggi negara yang bermusyawarah dengan Umar bin Khattab berkata kepada Umar bin Khattab, "Kenapa kau sertakan budak mentah ni? Dia baru berumur 20 tahun. Umur dia sebaya dengan anak-anak kami di rumah." Lalu tuan-tuan, Umar bin Khattab dikatakan berniat untuk menunjukkan bakat yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, kelebihan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Lalu Umar bertanya kepada semua anggota majlis musyawarahnya. Soalan yang dikemukakan oleh Umar nak bandingkan apa pendapat ahli majlis ni dengan nanti pendapat Ibnu Abbas. Umar tanya, "Apakah pendapat kamu? Apakah pendapat kamu semua tentang maksud yang tersirat daripada firman Allah Subhanahu wa taala?" Lantas Umar bin Khattab membaca surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Makna ayat ini, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam, ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah serta memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah engkau kepadanya, sesungguhnya Allah penerima taubat. Umar bertanya kepada ahli majlis musyawarahnya, apa pendapat kamu tentang makna tersirat daripada ayat ini? Lantas ahli majlisnya pun berkata, menjawab, wahai Amirul Mukminin, ini sebuah perintah agar kita memuji Allah dan beristighfar apabila kita mendapat kemenangan. Itu jawab daripada ahli majlis berkaitan makna tersirat daripada surah An-Nasr ataupun Iza Ja'a Nasrullah tadi. Lalu Umar bertanya pula kepada Ibnu Abbas, tuan-tuan. Umar tanya pula kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, benarkah apa yang dikatakan oleh ahli majlisku tadi? Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin. Maknanya bukan itu makna yang tersirat daripada ayat surah An-Nasr itu. Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini wahai Amirul Mukminin adalah merupakan pemberitahuan bahwasanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hampir. Ya, sebab apabila telah datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, artinya ajal baginda sudah dekat. Itu makna tersirat daripada ayat ini. Maka dari itu kata Ibnu Abbas, maka perbanyaklah bertasbih, perbanyaklah beristighfar. Maknanya apabila Allah dah memberikan pertolongan, kan, dah berlaku Fathul Mekah, pembukaan Mekah, jadi orang dah berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk agama Islam. Ini menunjukkan, kata Ibnu Abbas, tafsiran daripada ayat ini bahwasanya ajal baginda sudah hampir. Sebab tugasnya sudah selesai, kan? Yang Islam telah diterima oleh sebahagian besar masyarakat Islam ketika itu. Maka ketika itu Umar bin Khattab berkata, apakah yang aku ketahui, apa yang aku ketahui, kata Umar, sama seperti apa yang kamu katakan. Maknanya Umar membenarkan pendapat Ibnu Abbas. Apa yang kamu katakan itu sama dengan apa yang aku ketahui, kata Umar bin Khattab. Lalu ketika itu Umar berkata kepada ahli majlis musyawarahnya, mengapa kamu, kata Umar, mengapa kamu semua mencela diri aku? Mencela diriku kerana mencintai orang yang memiliki kelebihan sebagaimana yang telah engkau saksikan. Kenapa engkau mencela aku semua? Sebab aku memuliakan Ibnu Abbas, orang yang memiliki kelebihan sebagaimana yang engkau saksikan tadi, kata Umar bin Khattab kepada ahli majlis musyawarahnya. Jadi maka dari itu, tuan-tuan, pepatah mengatakan bahwasanya tua tidak selalunya matang, yang muda tidak selalunya mentah. Ini ungkapan hukama kata begitu. Tua tidak selalunya matang, dan muda tidak selalunya mentah. Sebab apa? Sebab hikmah itu di tangan Allah, tuan-tuan. Hikmah itu di tangan Allah. Dia Allah berkuasa memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Hikmah ni dia berada di tangan Allah. Dia berkuasa kepada memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Cuma kata Yahya bin Muaz Ar-Razi, hikmah tu dia kata dia turun dari langit. Hikmah turun daripada langit, kemudian dia masuk ke dalam hati. Cuma kata Yahya Muaz Ar-Razi, kecuali hati yang memiliki 4 jenis, 4 macam. Hati yang memiliki 4 perkara ini, kata Yahya bin Muaz Ar-Razi, hikmah dia tak boleh masuk ke dalam hati ini. Yang pertama, kata Yahya Muaz Ar-Razi, hati orang yang terlalu cintakan kepada kebendaan, orang yang hubud dunia. Hikmah tidak boleh menyelinap ke dalam hati orang yang hubud dunia.
Orang yang terlalu cinta kepada kebendaan, terlalu cinta kepada kemewahan harta benda dunia, hikmah tak masuk ke dalam hatinya, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Maksudnya orang yang memikirkan tentang kemewahan hidup, tentang kesenangan, tentang kekayaan dunia semata. Tak ada, dia tak fikir tentang macam mana nak tambah ilmu, tak fikir macam mana nak datang majlis ilmu, tak fikir macam mana nak memakmurkan rumah Allah, tak fikir macam mana nak datang untuk, tak fikir kan. Fikirnya macam mana nak kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, fikir macam mana nak makan sedap, fikir macam mana nak tukar kereta mewah, fikir macam mana nak renovate rumah. Itu je tuan-tuan yang menjadi buah fikiran dia hari-hari, kan? Soal surau, soal masjid, nak datang surau, nak masjid, itu jauh sekali dah. Maka dari itu Ali bin Abi Talib pernah berkata, orang yang hari-harinya dia hanya memikirkan tentang makan minumnya sahaja, maka nilai hidupnya, kata Sayyidina Ali, sama dengan apa yang keluar daripada perutnya, sisa daripada makan dan minumnya itu. Kata Sayyidina Ali, orang yang hari-hari fikir pasal makan, pasal minum, itu aja fikir dia, tak lebih daripada itu, maka nilai orang tu sama yang keluar daripada perut dia, sama dengan najis nilai hidup orang tu, kata Sayyidina Ali. Itu yang pertama tuan-tuan. Maknanya orang yang cenderung kepada kebendaan, kepada keduniaan, hikmah tidak masuk ke dalam hati orang ni. Pertama. Yang kedua tuan-tuan, iaitu orang yang risau tentang hari esok. Risau dia tuan-tuan, besok ni apa kita nak makan, besok ni macam mana kita, ni baru lepas makan malam tuan-tuan, dah bercakap dengan suami dia, besok pagi kita nak sarapan apa ni bang, ni baru lepas makan malam ni tuan-tuan, baru lepas makan malam tapi dah cerita apa nak makan sarapan pagi besok. Dia risau tentang hari esok. Padahal kita, keyakinan kita tuan-tuan, hidup kita ni cuma ada 3 masa kan, semalam, hari ini, besok. Semalam dia dah berlalu tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh patah balik kepada hari semalam, kan? Tak ada siapa yang boleh balik kepada hari semalam. Besok tak tahu lagi sama ada kita hidup lagi ke tidak tuan-tuan. Yang punya kita al-an, hari ini, hari ini. Maka dari itu lakukanlah sesuatu yang terbaik untuk hari ini. Saya dan kita semua lakukan perkara yang baik pada masa kita boleh bernafas ni. Sebab besok tak tahu lagi sama ada kita boleh bernafas lagi ataupun tidak. Jadi guna kesempatan hari ini untuk melakukan perkara yang terbaik, sehingga dicatat sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Yang ketiga, kata Yahya Mu'az Ar-Razi, hikmah yang turun dari langit itu, dia tidak akan masuk ke dalam hati orang yang dengki kepada saudaranya, orang yang memiliki sifat dengki, hasad kepada saudara seislamnya. Orang ni tak masuk hikmah dalam hatinya apabila dia tak senang tengok orang lain senang, dia senang tengok orang lain tak senang. Tak masuk hikmah ke dalam hatinya tuan-tuan, kan? 3. Yang keempat, yang terakhir, hikmah yang turun dari langit ini, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dia tidak akan masuk ke dalam hati orang yang gilakan pangkat, orang yang gilakan kedudukan. Orang yang gilakan pangkat, yang gilakan kedudukan, tak masuk hikmah ke dalam hatinya. Dia akan merebut, mengambil pangkat tersebut walaupun terpaksa menipu, dan mengguna dan melakukan apa saja, sikut sana sikut sini, yang penting jawatan tu dia dapat, yang penting dia berkuasa, walaupun dengan cara yang tidak bermoral. Hikmah tak masuk ke dalam hati orang yang gilakan pangkat, gilakan kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah memberi nasihat kepada seorang sahabat. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu meminta jawatan, tapi kalau orang bagi jawatan, ambil. Kan? Kalau jawatan tu orang amanahkan kepada kita, ambil. Tapi kalau minta, jangan. Sebab kalau kamu meminta jawatan, kata Rasulullah SAW, apabila dalam pelaksanaan tugas kamu mendapat halangan, rintangan dan sebagainya, ada masalah yang kamu hadapi, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadamu, kata Rasulullah SAW. Tapi seandainya kalau orang mengamanahkan kepada kamu jawatan tersebut, apabila kamu menghadapi halangan, rintangan ketika memegang jawatan tersebut, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu, kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ulang sekali lagi, maknanya hikmah ni turun daripada langit, dia akan masuk ke dalam hati seseorang, kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, yang hubud dunia, yang terlalu cinta kepada kebendaan, cinta kepada dunia, cinta kepada madiyah. Yang kedua, yang kedua risau tentang hari esok. Yang ketiga, dengki kepada saudaranya. Yang keempat, gilakan pangkat, gilakan kedudukan. Jadi saya dan kita semua kena buang sifat ini jauh-jauh, tuan-tuan, supaya hikmah tu masuk menyelinap ke dalam hati kita. Sementara hikmah ini adalah satu benda yang hilang, yang apabila orang mukmin menemuinya, dia mesti mengambilnya. Dia mesti mengambilnya. Dan dalam riwayat yang lain diceritakan, tuan-tuan, Luqmanul Hakim apabila ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 2 perkara. Yang pertama, Allah tawarkan kepadanya ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf maknanya dia tahu tentang apa yang akan berlaku hari esok dan sebagainya. Allah tawarkan kepada Luqmanul Hakim. Yang kedua, Allah tawarkan kepadanya al-hikmah, ilmu agama terutama. Maka Luqmanul Hakim menolak tawaran yang pertama, dia mengambil tawaran yang kedua. Maknanya dia tak ambil ilmu kasyaf tadi, tuan-tuan, ilmu tahu tentang dia boleh lantas, dia tengok orang, dia tahu orang tu, tuan-tuan. Dia tengok sekali bas saja dah dia tahu apa sifat orang tu, apa perangai tu, apa yang dalam hati orang tu. Ilmu kasyaf. Tapi dia mengambil ilmu hikmah, yakni terutama ilmu agama. Itulah Luqmanul Hakim yang Allah abadikan namanya dalam satu surah Luqman, tuan-tuan. Dia mengambil ilmu hikmah. Okey, tuan-tuan, saya rasa itu sajalah sebagai renungan pada pagi ini. Maaf dia agak akademik sikit kuliah pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan saya dan kita semua dibimbing, dipimpin oleh Allah untuk tidak menjadi manusia yang sombong, manusia yang ego. Maknanya kita mendengar semua pendapat yang baik itu walaupun dia daripada anak kita sendiri. Maknanya kita dengar pendapat anak kita, kemudian berbincang dengan dia apa yang dia kehendaki sebenarnya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.